Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, assalamualaikum. So, hari ni kita akan sambung kita punya ulang kaji iaitu di bawah tajuk tara! Itu dia. Okey, tajuk nombor indeks. Okey. Okey, di bawah tajuk nombor indeks Okey. Okey, jadi sekarang ni, okey, sekarang ni kita akan mulakan dengan bacaan doa. Naim, baca doa Naim. Lama Naim tak baca doa. Saya rasa yang lepas kelas sebelum ni Naim. saya baca. Memang saja je. Aku dah tahu itu yang kau nak cakap. Sebab tu aku pun cakap. Okey, cepat Naim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Amin. aftah alaina tanawashur Amin. alaina min hazaini rahmatika ya Amin. arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Okey, terima kasih Naim. Okey, so kita akan teruskan tajuk nombor indeks. Okey, dan saya yakin korang okey kot, faham, ingat lagi kan. Okey, cuma perlu diingatkan kembali. Faiz, apa khabar Faiz? Faiz jangan lambat Okey, Alhamdulillah ada 18 orang, tolak saya lah, jadi 18 orang saja. Taklah, tutup. Bawah kan? Okey, so sekarang kita akan teruskan iaitu di bawah tajuk nombor indeks. Okey, nombor indeks ni kalau dulu dia hanya akan keluar dalam kertas 2. Hanya dalam kertas 2. Okey? Jadi, dalam tajuk nombor indeks ni dalam kertas 2 iaitu dekat bahagian C, markah dia 10. Jadi markah dia sangat banyak. Jadi rugilah kalau tak kuasai tajuk ini. Okey, dan dia merupakan tajuk pilihan tapi untuk kali ni tak ada pilihan. Awak mesti jawab sebab hanya soalan ini saja yang dikeluarkan. Maksudnya awak ada 2 pilihan dan dua-dua tu wajiblah jawab. Tajuknya iaitu ini dengan penyelesaian segi 3. Okey? Jadi yang sebelum ni kita dah tengok vektor pun markah banyak, kita dah tengok linear law pun markah banyak. Jadi yang ini tambah lagi 10 insya-Allah. Lagi satu lagi nanti saya akan buat juga tajuk penyelesaian segitiga supaya sekurang-kurang mesti 40/180 mesti dah ada dalam tangan. Itu baru kertas 2, bukan lagi kertas 1, belum lagi kertas 1. Okey. Jadi boleh dapat dah. Insya-Allah boleh. Dengan syarat bahan yang saya bagi ni banyak, saya tak akan bincangkan kesemuanya dan awak kena buat buat ulang kaji yang lain, buat sendiri. Okey. So dalam tajuk nombor indeks macam saya dah katalah tadi, okey, dia bahagian C 10 markah. Okey, jadi nombor indeks yang penting yang perlu kamu tahu adalah formula. Okey, dia ada nombor indeks, okey, ataupun harga. Indeks harga ataupun price index, okey, indeks harga ataupun nombor indeks. Jadi formulanya sebenarnya sama je. Price ke, number ke, formulanya sama. Cuma dia gunakan huruf. Satu dia gunakan huruf Q, satu lagi dia gunakan huruf P. Tapi sebenarnya kamu guna Q ke, guna P ke, sama saja. Okey, sementara jadi saya tak boleh nak guna slideshow sebab kawan nak masuk-masuk. Okey, so saya buat macam ni dulu. Okey, jadi kalau awak tengok dekat sini, apa yang perlu kita tahu adalah formula dia. Kita kena tahu formula dia. Okey. Jadi dalam formula ini, okey, kalau kamu ingat lagi, formula yang diberikan dalam tajuk ini adalah formula untuk mencari nombor indeks ataupun harga indeks ke, kan? Dan kita juga ada composite index ataupun composite index, indeks gubahan. Okey, ataupun indeks gubahan. Okey. Jadi awak tengok dekat sini, saya akan terang dulu sedikit pasal formula. Okey, gunakan formula. Macam mana nak guna formula? Okey. Jadi formula yang diberi adalah macam ni. You ada di sini, kita akan gunakan formula dia ialah I. Okey. Dia ada 2, satu I, satu lagi I tanda. Okey. I adalah P1 bahagi P0. Okey. Kemudian darab 100.
Jangan risau, macam saya kata, ada guna P, guna Q, sama je. P untuk price, Q is quantity. Okay? Jadi apa dia P1, apakah P0? Itu yang penting. Okey, dekat soalan ni dia akan bagi tahu dekat kamu. Okey, pada soalan dia akan bagi iaitu apakah dia P1 dan Q1. Iaitu dekat mana, tengok pada soalan, dia kata di sini indeks harga pada tahun 1995 berasaskan 1990. Dia ada bagi tahu berasaskan. Iaitu ini adalah tahun asas. Apakah tahun asas? Tahun asas adalah awak punya P0. Jadi apa yang saya nak nasihatkan dekat kamu untuk kamu tidak tersilap, dekat kolom 1990 awak letak P0, dekat kolom 1995 awak letak P1 siap-siap. Dan kolom terakhir indeks harga adalah I. Okey, di mana kalau kamu lihat dekat sini soalan, dia akan tanya apakah X, Y dan Z. Okey, dekat sini dia tanya X, Y, Z, markah dia 3. Okey, markah dia ada 3 dan ketiga-tiga markah ini sebenarnya hanya menggunakan satu formula. Kita hanya menggunakan satu formula. Okey? Formula dia adalah P1, P0 darab 100. Jadi bila kita dah tentukan kolom P0, P1 dan I sangat mudah. Jadi contoh soalan tanya X, Y, Z. So X adalah awak punya P0. I dia ada, P1 dia ada. Jadi kita nak cari P0. Soalan nak cari Y. Y adalah I. P1, P0 diberi. Dan Z, dia nak cari P1, P0 dan I diberi. Jadi maklumat yang ada kat sini ada 3 benda. I, P1, P0. Darab 100 ini memang formula. Jadi dari 3 benda ni, soalan akan bagi 2, awak cari yang 1. Ataupun dia bagi I dengan P1, cari P0. Atau dia bagi kamu P0 dengan I, cari P1. Jadi hanya menggunakan satu formula ini, kita masukkan saja nilai-nilai itu untuk mendapatkan 3 markah. Walaupun ini mudah, kamu tekan kalkulator dengan mudah dapat jawapan. Tapi kamu wajib tunjukkan jalan kerja. Contoh soalan nak X. X adalah P0. Jadi awak buatlah kat sini adalah X. P1 kita adalah 70 sen. I saya adalah 175 darab 100. Maka kamu akan dapatlah cari nilai X. Jadi awak selesaikanlah, you akan dapat nilai X. Okey? Boleh Jadi kat sini hati-hati. Sebab ini awak punya matematik. Ramai pelajar yang silap bila menggunakan matematik dekat situ. Jadi saya tak nak itu berlaku pada kamu. Hati-hati. So kita buat satu-satu. Jadi kat sini dapat 175X sama dengan 70. Jadi X adalah 70 per 175. Tekanlah kalkulator. Okey, kejap diorang nak masuk. Okey. Okey. So itu untuk mencari, yang pertama untuk mencari X. Okey. Seterusnya kita tengok soalan nak cari Y. So yang Y adalah awak punya I. Okey, ini yang pertama. So Y adalah awak punya I. Jadi saya buatlah Y. Y sama dengan, okey, warna merah ni macam sakit mata. Okey, jadi so kita akan buat Y, awak punya I. Y sama dengan P1. P1 kita RM5.50. P0 kita adalah RM4 darab 100. Tekan kalkulator, you dapat Y. Okey, nanti saya tunjuk di mana markah diberikan. Okey, kemudian yang terakhir dia cari Z. Z apa? Z I-nya 120. So 120 sama dengan P1. P1 dia adalah Z. Bahagi RM2.50 darab 100. Jadi awak boleh selesaikan semua ini. Ini hati-hatilah.
Yang Y senang aja, dah tak perlu nak gerak-gerak mana, tekan je kalkulator. Z masih lagi. Z adalah 120 darab 2,50 bahagi 100. Itu awak punya Z. Okey. Sekarang kita tengok di mana markah diberi. Kita mencari 3 nilai. X, Y, Z. Semua nilai ini betul. Kamu akan dapat 3 markah dengan syarat kamu tunjukkan salah satu jalan kerja. Tunjukkan ini ke, ini ke, ini ke. Atau nak tunjuk semua macam yang saya buat ni pun tak ada masalah. Sebab dia nak tengok kamu menggunakan formula I. Okay, ini adalah formula pertama yang diberikan. Dalam tajuk ini, kita tak banyak pun formula. Formula yang kita ada, 2 saja formula. Iaitu formula I ini, iaitu indeks harga ataupun nombor indeks. Okay, dan satu lagi formula yang diberikan adalah indeks gubahan. Apa dia indeks gubahan? Indeks gubahan formula dia I juga tetapi ada tanda. Okey, composite index. Indeks gubahan adalah, okey sekejap. Kenapa ni bertindan-tindan? Okey, indeks gubahan dia adalah I tanda. I tanda ataupun composite index, indeks gubahan sama dengan summation of hasil tambah I iaitu indeks kamu tadi darab dengan W. W is your weightage ataupun pemberat bahagi dengan jumlah pemberat. Itu dia. Iaitu dekat sini sebenarnya dia macam kamu nak cari purata. Kamu nak cari purata, kamu akan darabkan jumlah Fx bahagi dengan jumlah F. Itulah dia, purata. Jadi dekat sini sebenarnya sekiranya I kamu akan ada tersilap. Dekat soalan pertama ni, A ni, contohnya Y kamu tersilap. Bila Y kamu tersilap, kat atas ni kurang markah, kat bawah kamu akan salah. Dan awak tengok markah dekat bawah ni markah ada 2. Iaitu tunjuk jalan kerja dan jawapan. Tapi jalan kerja kamu akan dapat markah. Walaupun contohnya awak punya Y ni tersilap. Okey, jadi awak menggunakan kesilapan awak untuk jawab soalan B, awak boleh dapat markah jalan kerja. Tapi markah untuk jawapan awak tak akan dapat sebab jawapan awak berbeza daripada skema. Okey. So awak tengok di sini kita kirakan kita punya Y tadi RM5.50 awak bahagi dengan 4, awak darat 100, so dia dapat 137.5. Ini 137.5. Jadi kita buat. Apa dia weightage? Weightage itu adalah pemberat. Pemberat ada diberikan dalam pelbagai. Ini dia panggil sebagai carta bar. Apa beza bar chart, carta bar dengan histogram? Apa bezanya? Rapat. Ya, rapat. Histogram dia rapat. Okey. So dekat sini pemberat dia diberi dalam graf. Pemberat ni ada pelbagai. Nanti saya tunjuk. Okey, dia dalam graf dekat sini jadi maksudnya 100 kan tadi formula yang saya kata dia adalah IW. Apa maksud IW? I awak punya composite index. Indeks gubahan atau indeks harga kamu. Kat sini 175. Okey, so kita akan buat. Tuliskan ini jalan kerja yang dapat markah. 175 awak darabkan dengan berapa ni? 15. Okey. Kemudian 175 darab 15 tambah 125. 125 darabkan dengan 30. Okey, 30. 30 tambah 137.5 darab 24 darab 24 tambah ambil lagi iaitu 150. 150 darab dengan 33. 150 darab 33 tambah dan satu lagi Okey, satu lagi adalah 120 darab dengan 12. 120 darab dengan 12. Ini I darab W. Bahagi dengan jumlah W. Apakah jumlah W? Awak tambahkan.
15 tambah dengan 30. 15 tambah dengan 30 tambah dengan 24 tambah dengan 33 tambah dengan 12. So dekat sini awak tunjukkan semua awak dapat 1 markah dan jawapan terakhir 1 markah. Okey, so itu dia indeks gubahan. Okey, indeks gubahan. Dan kalau awak tengok kat sini, awak adalah jawapan kat sini. Indeks gubahannya dapat 140.92. Okey, awak kira semua, you dapat jawapan 140.92. Selalu pelajar akan tanya, cikgu, unit wajib tak? Okey, untuk AdMath, unit tidak wajib. Okey, untuk AdMath, unit tidak wajib. Dia tak macam fizik. Fizik kamu wajib kan? Letakkan unit kan? So AdMath, AdMath kita tak wajibkan dia punya unit. Boleh? Okey? So kita tengok seterusnya. Okey, di sini habis untuk indeks gubahan. Okey, next. Dekat sini dia kata kos. Okey, kos. Okey, kecil tak nampak je pun sama. Baik saya guna sebab kalau saya buat slideshow nanti tak boleh besarkan. Okey. Tu dia. Kos-kos bulanan bagi bahan pada tahun 1950 ialah 456. Kira kos bulanan sepadan. Awak ni selalu kata, cikgu sepadan tu apa? Jangan bingung lah. Sepadan tu maksudnya yang sama lah. Yang nilai dia lah. Macam tu. Bagi tahun 1995. Okey. Jadi dia kata kat sini kos bulanan. Maksudnya dekat sini kalau kita tengok bahan PQRST ni okey pada tahun 1995 dan pada tahun 1990 yang diberi pada tahun 1990. Kita ingat 1990 adalah kita punya P0. Dia adalah 456. Okey, apa maksud kat sini? Soalan C, awak ingat tajuk ni dia ada 2 formula je. Biasanya soalan pertama guna formula nombor indeks, kedua guna formula composite index, ketiga awak akan guna formula yang atas tadi balik. Okey, jadi kali ni awak tengok yang mula-mula tadi dia bercerita pasal satu-satu item. Item P, item Q, R, S, T. Kita buat macam ni. Tetapi kali ni saya dah kata formula dia gunakan formula ini, indeks, satu lagi composite index dan biasanya akan patah balik formula indeks. Formula indeks bermakna formulanya akan menggunakan P1 per P0 darab 100. Okey, jadi P1 apa? Awak tengok pada soalan. Dia kata tadi dekat sini harga 1990. 1990 adalah awak punya P0. So kat sini 1990 adalah P0 456 darab 100. P1 kamu tak ada iaitu harga pada tahun 1995. Okey, saya dah kata tadi kita guna formula pertama. Okey, P0 dah ada, P1 yang tak ada. I dia apa? I dia sebenarnya awak guna composite index. Composite index ni adalah gunakan untuk cari untuk formula I tapi untuk soalan yang melibatkan keseluruhan aktiviti. Apa maksudnya? Kali ni kan dia kata untuk setiap bulan bahan tu. Dia tak sebut pun bahan PQ. Kalau dia bahan PQ, so awak gunakan I tu composite index. Indeks harga pada item itu. Tapi kali ni awak tengok I dia kita akan gunakan composite index yang kita dah cari. So kat sini kalau yang ini salah maka dia akan efek juga di sini. You tengok markah kat sini berapa? Markah dia 2. Jalan kerja kamu dapat, jawapan markah terakhir kamu tak dapat. So cuba kira dapat tak 642.60 sen. So awak kira dekat sini kita akan gunakan formula. So hati-hati. So 140.92 you darat dengan 456. Dapat jawapan you bahagi dengan 100. So you dapatlah P1 iaitu awak punya tahun 19 price pada 1995. Okey? Ialah 642.595. So jadi 60. Clear? Clear. Okey, masih okey lagi kan? Okey, next. Seterusnya awak tengok, jadi kalau awak tengok yang tadi formula I tanda dan patah balik I.
Kos bahan tersebut meningkat sebanyak 20% pada tahun 1995 kepada tahun 2000. Okey, saya harap awak ingat lagi penggunaan jadual. Saya ajar kamu menggunakan jadual sebab jadual ni memang selamat digunakan untuk pelbagai soalan. Okey, so kita ada dekat sini adalah kalau kita buat jadual. Okey, kita ada pada tahun 1990, kita ada tahun 1995, kita ada tahun 2000. Begitu juga yang ke bawah. 1990, 1995 dan tahun 2000. Tahun 1990 berasaskan, yang asas kat sini. So dia kekal sama, bila sama saya letak 100. Macam tu. Okey, jadi kita tengok pada soalan, dia kata apa? Kos bahan tersebut meningkat 20%. 1995 kepada tahun 2000. Jadi kat situ 1995 jadi tahun asas, 2000 adalah P1 awak. Okey, dia kata meningkat 20%. Kat mana nak buat? Ini maksudnya tahun 2000 berasaskan 1995. Sebab dia kata pada tahun 1995 kepada 2000. Jadi tahun 2000 berasaskan 1995, dia kata meningkat 20%. Bila dia meningkat 20, so asal dia 100, meningkat 20 jadi 120. Kalau dia menurun, maka awak akan tolakkan 20. Jadi tinggal 80. Soalan kat sini, apa lagi maklumat diberi? Cari indeks gubahan 2000 berasaskan 1990. 2000 berasaskan 1990. Dia suruh kita cari yang ini, saya letakkan X. Okey, awak kena ingat apa yang saya pernah ajar, iaitu kita akan menggunakan yang bentuk square kat sini. Segi 4 di sini bermakna saya perlu cari ada satu tempat kosong kat situ. Tempat kosong tu kita nak isi dengan apa? Ini. 1995 berasaskan 1990. Composite index. Iaitu 140.922. Soalan nak X. Nak X, susun balik. X per 120 sama dengan 140.92 per 100. So nak X, awak gerakkanlah 120 ke sana. Jadi awak dapat 140.92, awak bahagi dengan 100, darabkan dengan 120. Awak dapat 169.10. Kat sini kita bundarkan 2 titik perpuluhan saja. 169 dia buat 104. Kita ambil 10. Okey? Itulah bentuk soalan dia untuk kertas 2 di mana markah yang diberikan adalah 10 markah. Okey, ada soalan? Clear Ada. Okey. So habis. Kat situ 10 markah. Okey. Jadi yang penting ni, okey, awak tak kisah pun kalau ada tersilap macam saya kata tadi, sekurang-kurangnya daripada 2 markah, setiap markah tu awak akan dapatlah markah-markah jalan kerja. Dekat sini, ini markah, kat sini markah. Kat sini akan dapat markah jalan kerja. Okey, dekat sini pun awak boleh dapat. Okey, kat sini settlekan, you akan, ini jalan kerja ni di sinilah. Sebab ini method kaedah. Ada orang yang gunakan yang macam ni, saya dulu gunakan yang ini juga. Tapi saya dah lama tak guna, so sebab saya tengok jadual ni nak letak tahun apa pun tak ada masalah. Kalau dia ada 4 tahun pun boleh gerak lagi di sini. Okey. Boleh Okey, you tengok dekat sini. Seterusnya. Dekat sini. Comel lah pula. Okey, sekejap nombor 2, saya buat nombor 3 dulu. Nombor 3 ni saya nak tunjuk, dia sama je. Cuma saya nak tunjuk kamu dia punya indeks gubahan. Dia punya weightage dia, pemberat dia. Pemberat tadi dalam bentuk carta bar. Yang ini dalam, Yang jadual tadi kan? Yang 100 tu memang kekal kan? Mana? Tempat tu. Yang 3 100 yang sama tu memang kekal. Kejap Okey, mana? Ni, ni 100 ni. Ni wajib. Sebabnya dia tak akan berubah kan tempat dia. Dia semua soalan pun dia tak akan berubah tempat kan? Tak, dia tak akan berubah. Kita susun dari tahun kecil kepada tahun besar. Kecil turun ke besar.
Jadi dia bacanya macam ni. 1990 berasaskan 1990, 100. Sebab dia tak ada perubahan tahun. Jadi dia masih kekal tempat yang sama. Jadi kita letakkan situ 100. Macam tu. Okey. Okey. Okey, next. Berapa orang ya? Kejap kita nak tengok, jenguk sikit. Okey, alhamdulillah ada 20 orang. Okey. Okey, mana dia? Okey, ni dia. Okey, next kita teruskan. Okey, tadi saya skip dulu soalan berdua sebab saya nak tunjuk bentuk-bentuk soalan. Kalau tadi kita gunakan catabah. Catabah. Kali ni dia guna catapai. Tapi konsep dia kekal sama. Awak tengok soalan PQRS bla bla bla. Dia kata indeks harga pada tahun 2004 berasaskan 2001. So letakkan dekat sini P0, ini P1, ini I, ini awak punya W. Lepas tu bolehlah jawab seperti biasa. Okey? Ini saya tinggalkan tau. Awak kena buat. Cuba buat sendiri. Okey, dan cuma dekat sini awak tengok dia kosongkan P. Bila dia kosongkan P, awak kena tahulah satu bulatan, sudut dia ada berapa darjah. So, awak tolakkan saja. 360 tolakkan dengan total ada 3, semuanya ada 280 di sini. Maka awak dapat nilai P. Okey, apa yang saya nak ingatkan kat sini sebab benda ni pernah berlaku depan saya, pelajar buat, Allah saya kesian. Sebab sampai pening dia nak buat. Kenapa? Tapi masa tu peratus. Bila awak tengok ni awak tahu sudut. Sudut dalam bulatan jawapannya ialah 360. Jadi masa awak nak kira composite index nanti, indeks gubahan, nanti bawah tu bahagi je lah terus 360. Kamu tak payahlah buat 120 tambah sampai sudah bawa tambah. Tak diselesai-selesaikan. Kalau dia peratus, letak bawah per 100. Itu lebih mudah. Berbanding kamu begitu, boleh sampai sudah. Faham tak maksud saya? Faham. Jangan letak macam ni. Sebab masa tu, saya lalas kan. Tak bagi tahu, kesian. Bagi tahu, tak bagus kan. Saya macam, cuma saya kata, tolong semak awak punya jawapan. Saya kata macam tu je. Masa tu percubaan. Lepas tu lala, alhamdulillah. Sebab kat sini, contoh kan, ni ada indeks gubahan, nombornya dah lah perpuluhan. Kan kalau kadang-kadang indeks gubahan diberi, ada yang dalam ni tak diberi kan. So ini dia nak darabkan sini semua, sedangkan dia buat 120 tambah 100, sepatutnya dia tahu. Dalam satu bulatan catapai ini adalah 360. So awak buat je lah bawah dia per 360. Jadi tadi pemberat, satu dia dalam bentuk catabah. Pemberat kedua dia dalam bentuk catapai. Okey, kita tengok seterusnya. Kat sini awak kena tengok pada soalan. Awak nampak kat sini tak ada pemberat. Kan tak ada pemberat. Soalan salah ke? Awak tengok soalan. Soalan sebenarnya pemberatnya di sini. Dia bagi dalam nisbah. 7, 3, M2. Nanti pun awak janganlah buat 7 tambah 3 tambah 2 tambah M. Terus je lah buat 12 tambah M. Sebab 7 tambah 3, 10 tambah 2 adalah 12. 12 tambah M. Barulah awak tengok sini, dia katakan cari nilai M jika kuantiti PQRD. Gunakan mengikut nisbah ini. So mengikut nisbah ini. Bermakna ini awak punya pemberat. Faham? Faham. Boleh Okey. Cuba jawab jawab soalan nombor 4. Okey, cuba buat soalan nombor 4 sekarang. Dalam masa 15 minit mesti settle. Sekarang pukul 9 jam. Okey, jap pukul apa dah? Dah 9.22, sekejapnya masa berlalu. Okey, 9.22 saya anggap sekarang 9.20 jadi pukul 9.35 stop. Okey, cuba buat. Allah Akbar.
Boleh gerak ya? Boleh. Okay, good. Boleh. Alamak. Mana dia? Soalan ni kan tadi? Pak kan? Dah siap? Yang dah siap boleh hantar. Tak payah hantar lah. Tengok jawapan kat sini ada. Sangkut cikgu. Sangkut yang Cikgu mana? dia soalan B. Soalan B. Okey. Soalan B dia kata nombor indeks bahan R. Okey. Pada tahun 2005 berasaskan 2004 ialah 125. Okey, maksudnya I-nya kat sini 125. Ini I awak. Jadi dia kata harga per kilo, mana dia? Okey, harga per kilogram bahan R pada tahun 2005, okey, 2005 iaitu Y kan? Okey, ialah RM2 lebih dari 2004. Jadi Y awak ialah RM2 lebih dari 2004. Jadi Y tu apa maksudnya? 2004 apa? X tambah 2. 2004 ialah X. Kan dia kata lebih RM2 bermakna X tambah 2. So kita menggunakan ini X, yang Y ni kita gunakan X tambah 2. Okey? Faham? Okey. Hmm. Um, Lima B ada wakil tak? Siapa 5B angkat tangan? Tak ada. 5D?
5D angkat tangan. Tak ada juga. Sian. Cikgu tengok movie apa malam ni? Malam ni tak tengok, dah tengok semalam. Wow, cerita apa? Semalam tapi saya tak tengok. Dia orang yang tengok. Tengok cerita apa dah? Umi tidur. Saya masuk terus. Saya... Apa? Spy? Spy Kid. Oh. Entahlah. Mula-mula tak tengok apa. Macam menyeramkan. Lala dia tukar. Dia kena satu sekali je. Hari malam ni. Malam semalam atau malam ni. Okey, dah settle Boleh? Settle. Okey. Boleh. Boleh Okey, kalau boleh kita teruskan sekejap. Ada orang masuk. Okey. Ada lagi? Ada baru masuk? Ya, betul. Okey. Dia kena ingatlah bila dah ada wakil ke 5B, 5D? Tak ada lagi? Oh, ada. Okey. Bila saya bagi tahu dalam tu, maksudnya korang semua boleh join. Ini bukan kelas A dengan C saja. Jadi saya harap pun bila saya record ni semua belajar tengok balik lah. Tengok balik sebab benda ni saya tunjuk balik satu-satu macam tu. Cuma mungkin laju sikit daripada masa zero, masa baru nak kenal. Ini sebab kita nak buat ulang kaji. So saya terus pergi pada soalan-soalan macam tu. Okey, kita tengok seterusnya di sini. Ini nampak? Cuma saya nak tunjuk dekat sini, nak pastikan awak jangan terkejut apa bentuk ni. Okey. So ini maksudnya dia 90 darjah. Dia 90 darjah. Jadi awak tahulah totalnya 360. So yang ini 90 darjah. Jadi awak boleh tahu cari awak punya T. Okey. Okey, saya tinggal yang nombor 2 tadi. Ni saya nak tunjuk dulu soalan. Kita go through dulu soalan. Nampak? Masih sama bentuknya. Okey. Yang ini pun sama. Ini lagi yang macam tadi. Dia bagi jadual, pemberatnya diberi kat tepi. Okey. Okey, ni soalan ni dengan soalan nombor 2. Saya nanti saya patah balik nombor 2 dengan dekat yang kedua tadi dengan slide yang ke-11 ni. Okey, so semua samalah. Ini bentuk-bentuk dia. Ini yang soalan-soalan yang biasa. Di mana wujudnya 3 tahun, bila 3 tahun tadi saya dah gunakan jadual. Awak dah tahu yang itu. Boleh? So kita patah balik tadi soalan nombor 2 tadi. Okey, ini dia. Soalan nombor 2 dekat sini dia kata jadual menunjukkan harga dan peratus bagi penggunaan bahan P, Q, R dan S yang mana merupakan bahan utama bagi pengeluaran jenis biskut. Okey. Bila kamu baca soalan, walaupun kadang-kadang kat atas ni cuma dia cerita je pasal ni, tapi awak kena baca sebab ada tahun tak silap saya 2016. Dia bagi maklumat dekat atas. Sedangkan pelajar ramai terus jawab hitung. Biasanya. Okey. Jadi awak tengok ini indeks harga pada tahun 1995 per 1993. So ini adalah indeks harga 95 per 93. Okey, ini peratus penggunaan dia. Peratus penggunaan. Jadi kat sini kalau awak tengok peratus penggunaan ni biasanya jadikan W lah. Jadi kat sini dia bagi I. Q1 tak ada, Q0 tak ada. Kita tengok. Harga bahan S. Kita tengok kolom S lah. Row untuk S. Pada tahun 1953. Okey, hitung harga bahan S pada tahun 1993. Bermakna 1993 Q1 ke Q0? Kosong. Ya, Q0. Jadi dekat sini awak tengok I-nya dah ada. I dia adalah 130. Sama dengan hitung bahan S pada tahun 1993 kita letak X. 1995 RM37.70. Darab 100. So awak boleh selesaikan.
Okey, awak akan dapat jawapan di sini. Okey, kali ni tengok kolom yang diberi adalah I. Q, dia punya P dia bagi dalam ayat. Faham? Okey. Next, kat sini indeks harga bahan P. Tengok dekat P lah. Pada tahun 1995 berasaskan 1991. Tak ada tahun kat sini. Jika indeks pada tahun 1991 ialah 120. 1993 berasaskan 1991 adalah 120. Ingat, ada 3 tahun, terus saja kita buat jadual. Okey, jadi kat sini jadual yang kita akan buat ialah, okey, saya gerakkan ni. Okey, jadi dekat sini kalau kita tengok, okey, apa yang ada dekat sini dia bagi kamu, okey, set. Boleh? Okey, boleh pun. Okey, indeks harga bahan P pada tahun 1995 berasaskan 1991. Itu yang dia cari. Okey, bermakna kat sini awak tengok tadi 93, 95. Ada 1991, so maksudnya kita wujudnya 1 tahun lagi. Bila 3 tahun, kita buat jadual. Jadual seperti biasa tahun yang paling kecil iaitu 91, 93, 95. Yang bawah pun sama. 91, 93, 95. Okey. So kita letakkan macam tadi 100, 100, 100. Dia kata P pada tahun. Indeks harga P pada tahun 1995 pada berasaskan 91. Dia tanya yang ini, letak X. Jika indeks pada tahun 93 berasaskan 91, 391 adalah 120. Okey, dia cerita bahan S. Kan kat sini dia kata, bahan P. Bahagian P, 95, 93. 95, 93 adalah 135. Sama dengan tadi. Bila kamu dah nampak ada bentuk square kat sini, awak ambil ini sebagai jalan kerja awak. So, selesaikan. Faham? Jadi kat sini awal-awal dah ada menggunakan jadual. Boleh? Boleh. Okey, yang lain sama je. Yang lain sama sahaja. Formula net awak kena buat. Ada lagi masuk? Okey, yang lain sama je. So kita teruskan. Okay, ni saya dah kata tadi kita skip sebabnya sama je yang awak kena buat sendirilah. Macam tu. Okey, ni semua sama. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Okey, kita tengok soalan nombor 8. Jadi dekat sini, sekejap Okey, sekejap Semua orang dah lari? Dah. Yes. Taklah dia kita faham ya, dia budak-budak kecil ni mungkin kalau yang kecil-kecil parents mungkin tak berani nak lepaskan kan. Sebab saya tengok bilangan yang lari pelajar sekolah kita beribu orang. Tapi yang lari satu rumah tu 100, tak sampai 100. Teruk sangat yang lari. Okey. Tengok soalan nombor 8. Jadual menunjukkan indeks harga bagi 3 bahan PQR yang digunakan dalam penghasilan sebuah beg. Ni ceritalah, nak cerita. Indeks harga 2006. So, tuliskan. Oh, sorry. Okay, set. Ya. Okay. So, ini indeks harga 2006 berasaskan 2004. Ini indeks harga 2008 berasaskan 2004. Okay. Jadi, awak tengok dekat sini, dia kata cari indeks harga bahan P. Tengok bahan P. Pada tahun 2008 berasaskan 2006. Bermakna sini ada 3 tahun. Buatlah jadual. Faham? Jadi dekat sini mula-mula dah ada jadual. Dia pada soalan SPM 2016. Ada pelajar cemerlang. Lalah dia jadi pelajar cemerlang pun sebenarnya. Tapi masa keluar dewan tu dia kata dia macam berserabut lah buat macam mana. Sebab pada tahun tu dari awal memang kena dah mula jadual. Saya pula bila dah ajar jadual, budak pun jadi budak rasa macam berserabut lah, macam banyak sangat. Sebab 3 soalan awal tu semua dah guna jadual. Macam tu. Jadi dia kata kat sini indeks harga bahan P pada tahun 2008 berasaskan 2006. Jadi ambil bahan P. Jadi kat sini kita buat jadual 2004, 2006, 2008.
Dapat tak 120? Cuba buat sekejap. Dapat tak? Dapat. Dapat Boleh Okey. Dan kat sini macam yang tadi. Yang awak dah buat tadi. Dia punya pemberat dia bagi dalam nisbah. 2, nisbah 1, nisbah 3. Boleh? Ni saya nak tunjuk yang ini je, sikit je. Yang lain sebab sama je. Jadi saya tak tunjuk tau. Awak mesti buat. Semua dah ada jawapan ni. Semua dah ada jawapan. Dan slide ni pun saya ambil daripada soalan yang modul Sabah tu. Cuma saya pilih lah. Dalam pilih-pilih pun kau tengok ada berapa tu? 26 soalan. Kalau 26 soalan ni kamu buat, kamu hadam, kamu buat elok. Tak payahlah 26 ni banyak sangat. Cemerlang sangat. Tak payah. Kan? Kamu pilih je. Soalan yang saya dah bincang ni baru sampai ni. Baru slide 11. Nanti kita mungkin buat. Lepas tu kamu buatlah sampai slide berapa sampai 18 ke. Cukup lah. Dah. Cukup. Bolehnya. Tak ada masalah. Yang parahnya yang tak buat langsung ni. Okey. So itu bentuk soalan. Okey. Tak payah buat. Ini masih sama. Kan? Kalau awak tengok ini masih sama. Sebab ini soalan SPM ya. Awak tengok 2011. Dan insyaAllah soalan ni tak akan dikebatkan macam mana lagi pun. Sebab ni dah kebat dah. Dah cerita pasal hasilkan makanan dah. Cerita pasal kilang lah. Macam-macam dah dekat soalan ni. Okey, ni awak tengok. Dia bagi dalam ini. Dan ini macam tadi. Ni dalam carta pi W dia. Dan ini dia bagi kamu indeks harga. P-nya tak ada. P-nya akan diberi dalam ayat. Boleh? Okey saya tinggal tahu. Nanti buat. Tak buat dosa kau. Okey. Ini. Ini kalau awak tengok pun sama. Kalau awak baca di sini, dia katakan indeks harga 2012 berasaskan 2010. Pun sama. Kalau awak buat jadual, awak boleh dapat jawapan dia. Jadi kat sini sebab kenapa jadual? Dia ada 3 tahun. Bila ada 3 tahun, awak masukkanlah. Tapi pemberatnya diberi di sini dah. Masukkan saja nilai-nilai pemberat. Boleh? Okey. Dekat pukul 10 dah. Okey, ni sama. Apa lagi? Ada. Ini macam yang tadi. Dia bagi kan. Tadi tahun 2000 berapa tadi? Mana Adalah awak cari nanti. Ni kan. Ni 2006, 2004. Okey. Yang ini 2013, 2011. Sama je. Awak tak jumpa pun bentuk lain. Okey. Cuma kalau kat sini dia ada ni nampak. Ini menokok 15%. Bila dia nak menokok maksudnya dia naik. Kalau 15% daripada 100 jadi 115. Ni tidak berubah kekal. Menyusut dia akan turunlah. Cuma awak tengok yang dikategorikan soalan ramalan, saya ada tengok tadi slide dia. Okay, yang ini sama je. Ini masih sama. Jadi saya masukkan juga soalan yang dia kategorikan dia tulis ramalan. Okey, sebenarnya sama je dengan yang biasa. Cuma kalau awak tengok mana Jap. Saya rasa saya masukkan dalam slide. Saya rasa yang ni sebab dia tak ada tahun-tahun. Dia tak ada tahun kan? Ni semua yang dikatakan soalan ramalan dia. Jadi kalau awak tengok sama je. Ni dia bagi indeks harga pada tahun 2016 dengan 2014. Boleh tak? Ada Cikgu, soalan? Ya. Pernah ke soalan ramalan keluar betul-betul? Tak benar. Tak adanya. Tapi kalau awak tengok pun ramalan tu, macam tadi saya sediakan, saya sajalah sedia bahan kan untuk budak form 4. So saya ambil soalan-soalan linear law. Macam hari tu linear law kita tak habis jawab semua soalan. Yang bila ramalan tu kan sebenarnya dia masukkanlah sebab kan korang formula log kan korang ada belajar yang cert semua tu kan. Dia masuk-masuk macam tu je dia applykan yang itu. Sebelum ni belajar senior korang dia belajar linear law tu log dengan yang pecahan. Tapi korang kan dah belajar cert. Jadi dia masuklah penggunaan cert. Macam tu. Jadi tak pernah pun. Dan sebenarnya soalan net maths ni betul saya cakap awak cubalah buat pasir tu awak biasakan je.
Sebab saya dah kumpulkan soalan-soalan ni, insyaAllah awak tak ada masalah. Awak tak ada masalah. Dan bila macam ni, kan kita dah ketuk-ketuk kepala sikit, dah ingat-ingatkan balik. Jadi nanti dah dekat-dekat nak periksa, macam dah dekat nak periksa SPM tu, sama ada tengok balik rakaman ni, atau sebab benda tu kamu ada, kamu boleh ingat. Kan? Jadi memudahkan kamu nak kalau nak ingat sendiri-sendiri memang mungkin tak ingat. Macam tu kalau yang ada record macam ni, so korang tengok sikit. Oh, okey, faham. Kan? Jadi seolah-olah masa tu saya ada dengan korang. Jadi korang boleh tengok sendiri. Boleh? Okey tak? Okey. So saya stop di sini untuk malam ini. Saya harap sangat saya tahu banyak subjek yang kamu nak tengok, tapi tak nak memang kena tengok. So good luck untuk korang punya PPT. So tolong buat yang terbaik, dan saya sangat berharap tolonglah jangan buka buku ke apa, buatlah sendiri untuk menilai diri kamu sendiri. Baru kamu tahu. Biarlah kalau kamu dapat fail ke, kan? Biarlah fail, baru kau tahu yang kau tu fail. Macam tu. Tapi untuk MX sebabnya kita dah buat ulang kaji beberapa topik ni, saya harap topik yang kita buat ulang kaji memang awak boleh jawab. Dan soalan pun lebih kurang je macam yang topik yang kita dah ulang kaji, soalan-soalan yang kita dah buat ulang kaji. Boleh? So saya stop kat sini. Siapa belum solat isyak, tolong solat isyak. Okay? Okay, tahniah pada 21 orang yang join. Okay? So saya stop di sini. Okay? Bye. Kejap-kejap saya nak ambil gambar sikit. Ya Pak Mat. Sekejap, saya nak ambil gambar sikit. Bye. Jangan keluar je. Aku nak ambil gambar sekejap. Okey dah. Okey, bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Record hari ni. Bye. 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 Terima kasih, cikgu. Sama-sama kelas. Fatini ada. Okey. Fatinin. Okey, bye. Assalamualaikum.